Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memulakan siri kuliah kita yang pertama, tafsir suratul Kahf, ataupun kita selalu sebut surah Kahfi, orang Melayu panggil, dengan kita membariskan yang belakang itu dengan menyebutnya, iaitu suratul Kahf atau suratul Kahfi, yang mana kita insya-Allah pada asal jadualnya saya cuba sebulan sekali, tapi mungkin saya akan jadi kerap sikit kot, takut lambat habis. Boleh Tok Imam? Bagi yang hadir ke dalam kuliah ni, dia ada terbitan Jabatan Mufti Suratul Kahf yang mempunyai terjemahannya sekali dan sedikit ada penerangan di hadapan itu. Jadi sesiapa yang hadir ni, kitab tak payah beli dah lah, ada seorang satu di tangan dia. Bagi rakyat Malaysia di mana saja berada siaran langsung ni, mereka boleh tengok ni terbitan Jabatan Mufti Perlis surah Quran lah, tapi cetakannya dengan memberikan makna di dalam bahasa Melayu. Dan juga yang ni adalah cetakan sumbangan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS. Boleh tuan-tuan dapati secara percuma, kan? Kalau dia mai Perlis ni, dia dapat percuma. Kalau dia tak duduk di Perlis, dia boleh suruhlah siapa-siapa adik-beradik dia, kawan-kawan dia orang Perlis, tolong kirim kat dia, dan kita cetak dan kita berikan secara percuma, insya-Allah. Kita balik kepada suratul Kahf. Suratul Kahfi ataupun suratul Kahf atau suratul Kahfi yang orang kita panggil ni adalah merupakan surah-surah yang mempunyai kelebihan ataupun fadilat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita kena tahu fadailus suwar ataupun fadilat-fadilat surah Al-Quran. Surah-surah dalam Al-Quran ada fadilat-fadilatnya yang memang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga fadilat-fadilat yang Nabi tak sebut, tetapi ada orang reka bagi kepada kata Nabi sebut. Maka ada fadilat-fadilat surah-surah tertentu tidak sahih. Dalam sejarah ilmu hadis, antara yang terkenal mereka fadilat-fadilat surah ialah Nuh bin Abi Maryam, satu orang yang nampaknya macam warak dan zuhud, kuat ibadat, tetapi dia mereka banyak fadilat-fadilat surah yang Nabi tak sebut, dia reka bagi ada. Lalu orang bertanya kepada dia, kenapa dia reka? Dia kata kerana dia tengok ramai orang suka baca kitab sirah, tak baca Quran, jadi dia reka. Perbuatan ini dilarang kerana Nabi SAW menyebut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang buat dusta kepada aku dengan sengaja, maka siap tempat duduknya di dalam neraka. Hadis mutawatir. Tak boleh kita kata benda yang Nabi tak kata, kita kata kerana nak galakkan orang buat baik, kita reka. Tak boleh. Kerana cakap Nabi ni tak sama dengan cakap rekaan. Namun suratul Kahf ialah antara surah-surah yang memang ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh, menggalakkan kita membaca surah ni. Semua surah Quran kita baca, tapi ini ada hadis-hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang bacaan suratul Kahf, bahawasanya
digalakkan siapa yang membaca suratul Kahf, maka cahaya baginya antara dia sehingga ke Kaabah. Ada hadis yang menyebut tentang fadilat membaca suratul Kahf. Antaranya ialah hadis di mana Nabi SAW menyebut man qara'a al-kahf fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nuri ma baina jum'atain. Sesiapa yang membaca suratul Kahf pada hari Jumaat, maka akan bersinar baginya cahaya di antara dua Jumaat. Jadi ada hadis yang menggalakkan baca suratul Kahf pada hari Jumaat, walaupun hadis ini khilaf ulama. Ada ulama yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan. Sekali saya akan baca keputusan fatwa negeri Perlis tentang hal ini. Apa dia kata? Bahawasanya kalau baca antara dua Jumaat, cahaya Allah Ta'ala bagi kepada dia. Maka kita digalakkan membaca. Tidak ada hadis yang sahih, yang sabit, yang menyatakan digalakkan membaca surah Yasin pada hari Jumaat. Tak ada. Hadis tentang bab itu tak kuat. Sama sekali tidak boleh jadi hujah. Bahkan tidak diangkat kepada fadail kerana kedaifannya daif yang nyata. Adapun berhubung dengan suratul Kahf, walaupun para ulama ada berbeza pendapat di dalam hadis ini, tapi kita memilih pendapat bahawasanya mentarjihkan sesiapa nak baca surah Kahf pada hari Jumaat amat digalakkan. Dengan itu kita cetak suratul Kahf ni. Surah di Perlis ni baca suratul Kahf, iaitu surah Kahfi pada hari Jumaat. Saya baca sikit nas fatwa negeri Perlis ni sebelum kita tafsir. Tuan-tuan buka dalam buku ni, awal tu ada nas fatwa tu, sama-sama kita boleh baca. Tentang mesyuarat jawatan kuasa fatwa negeri Perlis kali yang ke-32 tahun 33 tahun 2017. Mengkhususkan bacaan suratul Kahf pada hari Jumaat. Fatwa kita bunyi macam ni. Fadilat membaca suratul Kahf sabit dengan riwayat-riwayat yang sahih. Yakni fadilat baca suratul Kahf, fadilat baca surat sabit, yakni ada hadis-hadis yang sahih. Baca saja, tak kira hari apa, ada hadis-hadis yang sahih. Antaranya Nabi SAW sebut, Nabi menyatakan usima min fitnatid dajjal. Siapa baca suratul Kahf selamat daripada fitnah dajjal. Siapa yang baca akhir 10 ayat akhir daripada suratul Kahf selamat daripada fitnatul dajjal. Ada Nabi SAW. Baca saja ada fadilat dia. Adapun mengkhususkan suratul Kahf pada hari Jumaat, wujud perbezaan pandangan ulama hadis tentang kesabitan riwayat Hushaim bin Bashir. Ni siapa hak dengar ni, dia kena pergi perhatian sikit, payah sikit nak urai bab ni. Hushaim bin Bashir adalah merupakan rawi. Dia hadis ni daripada nak sampai kepada Nabi tu ada sanad. Dalam sanad tu ada rawi. Hushaim bin Bashir adalah rawi yang thiqah, rawi yang dipercayai. Tak ada masalah di sudut dia tu. Cumanya apa masalah? Masalahnya ialah terdapat dalam kalangan ulama hadis yang menolak pengkhususan bacaan suratul Kahfi pada hari Jumaat atas alasan riwayat Hushaim tidak kukuh secara perbandingan dengan riwayat yang tidak menyebut hari Jumaat, khususnya riwayat Syu'bah bin Hajjaj dan Sufyan Ats-Tsauri. Tuan-tuan dengar ni, mudah-mudahan minat hadis ni saya nak urai maksud dia. Hushaim bin Bashir, kalau dia riwayat tak ada masalah. Cuma masalahnya ada dua tokoh yang hebat yang beriwayatkan tentang suratul Kahf, iaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj dan Sufyan Ats-Tsauri. Yang ni dua-dua orang ni dalam hadis dia panggil jabal. Dua-dua orang ni bukit. Maksudnya tolak tak rabah. Dia punya kekuatan riwayat dia, kekuatan ingatan dia. Mereka berdua ni riwayat juga surat tentang hadis suratul Kahf, tapi tak ada cerita hari Jumaat tu. Jadi hanyalah Hushaim bin Bashir, bila dia riwayat ada perkataan hari Jumaat.
Jadi ulama hadis sudah mula pasal apa dalam bahasa kampung nak bagi faham, pasal apa yang hang punya ada Jumaat, depa dua orang lagi tak ada. Jadi mereka tak kata dia bohong, mereka takut dia terkeliru. Pasal bila riwayat hadis macam ni tuan-tuan semua dengar, 3 orang dengar, 5 orang dengar tak ada perkataan tu, seorang dia balik dia riwayat ada perkataan tu, maka orang confuse dengan dia walaupun dia tak pembohong. Dia panggil dalam bab ni, dalam ilmu hadis dia panggil waham. Waham yakni rawi keliru. Walaupun rawi itu dipercayai, rawi boleh keliru. Jadi ada anggapan di kalangan ulama hadis menyatakan Hushaim bin Bashir telah keliru dengan memasukkan perkataan hari Jumaat, fadilat baca suratul Kahf pada hari Jumaat, sedangkan rawi-rawi besar iaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj dan Sufyan al-Thawri yang dianggap jago dalam hadis, riwayat mereka tak ada perkataan Jumaat. Bagi ulama yang clear, yang tak terima penambahan itu, mereka menyatakan Hushaim keliru, maka dengan itu riwayat yang kata ada fadilat baca surah Kahfi pada hari Jumaat dianggap dhaif. Faham ni? Kena ikut betul-betul ni. Ini mengaji. Tetapi di samping itu terdapat para ulama muhaqqiqin yang melihat penambahan Hushaim yang mengkhususkan hari Jumaat itu sebagai riwayat yang diterima. Yakni dia tambah perkataan Jumaat, bukan dia tambah lah. Dua orang lagi tak ada perkataan Jumaat, yang dia dalam riwayat ada perkataan Jumaat, dia panggil yang ni dalam ilmu hadis dia panggil ziyadatus thiqah. Pasal dia tu thiqah, penambahan orang yang dipercayai. Sekali lagi, bagi siapa yang minat hadis ni, dia macam ni. Bila satu guru hadis cakap hadis, tuan-tuan ni kata mari dengar, satu orang mengajar syekh hadis, 5 orang mari dengar. Dia riwayat satu hadis Nabi. 5 orang ni berpecah. Depa semua riwayat hadis tu semua sebut tentang fadilat hari Jumaat. Baca suratul Kahf pada hari Jumaat. Fadilat baca suratul Kahf. Semua riwayat fadilat baca suratul Kahf sama. Tapi seorang ni dia tambah fadilat tu pada hari Jumaat. Jadi ahli hadis yang lain kata walaupun dia bukan penipu, tetapi macam mana lain ni pada orang ni? Tuan-tuan faham? Bila lain, mereka petikaikan riwayat dia. Dia ada 2, satu petikaikan dia, kalau petikaikan dia gugur dia. Tapi oleh kerana dia tidak ada rekod tipu, rekod dia okey, jadi mereka kata dia mungkin keliru. Bab itu dia nama waham. Waham ni bahasa Arab lah, keliru dalam ilmu hadis. Tetapi para ulama ada satu bab mereka tambah. Kalau dia tambah, dia dipercayai mungkin dia dengar apa yang mereka tak dengar di majlis yang lain. Mungkin Nabi cakap 2-3 kali. Satu kali Nabi cakap hari Jumaat. Mungkin dia bukan dengar daripada guru yang sama, dia ambil daripada guru yang lain yang juga sampai kepada Nabi. Ada kemungkinan. Penambahan itu dia panggil ziyadatus siqah. Penambahan ziyadatus siqah, siqah yang menambah, siqah tu tambah. Ini technical, ilmu hadis amazing, satu ilmu yang hebat. Sebab tu pagi mengaji hadis, dia bagi kita fikir banyak. Jadi bila dia tambah, sebab tu itu yang berbincang masalah bila bergerak jari. Tuan-tuan semayang macam tasyahud nak bergerak tak bergerak. Sebagai ulama kata tak bergerak, sebab penambahan itu syaz. Yang lain tak kata bergerak. Ada yang kata gerak. Yang kata bergerak mereka anggap ziyadah siqah, seperti Al-Albani dan seumpamanya. Yang kata tak bergerak, dia kata penambahan tu tak boleh, dia seorang dia tambah. Syu'aib Al-Na'ud semua mereka tolak, maka tak payah bergerak. Faham? Kerana perbezaan itu. Ini dan teknikal lah. Faham tu Imam Jadi kalau ada yang bergerak tak bergerak, dia khilaf lah. Jangan duk pergi kelepek-kepok jari kawan pula. Okey. Maka pengkhususan hari Jumaat yang disangkakan waham. Okey, tengok lihat tadi.
Mana? Di samping itu terdapat para muhaqqiqin yang melihat penambahan Hushaim yang mengkhususkan hari Jumaat itu sebagai riwayat yang diterima ziyadatus siqah. Karena Hushaim seorang perawi yang hafiz dan adanya petunjuk yakni qarinah yang menunjukkan berlakunya jalan periwayatan yang berbeza antara Hushaim, Syu'bah dan Thawri. Maksudnya bukan Hushaim ambil daripada guru Syu'bah, bukan Hushaim ambil daripada guru Thawri. Hushaim ambil daripada guru lain. Guru lain itu riwayat ada perkataan Jumaat. Kerana ada orang lain lagi yang menunjukkan ada perkataan Jumaat itu diamalkan, seperti mana Sa'id Al-Khudri yang mengamalkan bacaan, dia tak ada hadis tapi dia amalkan hari Jumaat baca suratul Kahf. Dia sahabi. Jadi ini menunjukkan pembacaan Jumaat, hari Jumaat baca suratul Kahf ada asas. Ada asas. Maka dia kata, maka pengkhususan hari Jumaat yang disangka waham kekeliruan daripada Hushaim sebenarnya mempunyai asal daripada riwayat Abu Hashim Ar-Rumani, yakni melalui jalan Abu Hashim Ar-Rumani, yang ni panjang lagi nak cerita, tapi maksudnya ada asas daripada jalan yang lain. Oleh itu, majoriti ulama hadis dan fiqh seperti Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, An-Nawawi, Ibnu Taimiyah dan selain mereka berpendapat bahawa bacaan suratul Kahf pada hari Jumaat adalah digalakkan dengan alasan terdapat riwayat-riwayat lain yang menyokong pengkhususan bacaannya pada hari Jumaat. Maka sesiapa yang beramal dengan membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat merupakan suatu amalan yang digalakkan di sisi majoriti ulama. Jadi tuan-tuan faham ni, hari Jumaat baca suratul Kahf lah. Kalau tidak kita jam tahajud tu mungkin hari Jumaat tu baca pagi habis. Masa semayang jadi siang, baca, pagi tu nak semayang subuh Jumaat, kalau Jumaat masuk sejak daripada maghrib, maka kita baca suratul Kahf. Ataupun hari Jumaat kita baca. Maka perkara ini terdapat khilaf di kalangan ulama. Kedua-dua pihak telah mengemukakan alasan dan penghujah yang muktabar. Sesiapa yang mengamalkannya atas keyakinan kepada pendapat yang menggalakkan pengkhususan bacaan suratul Kahf pada hari Jumaat, mudah-mudahan dia memperoleh pahala. Sesiapa yang menganggap tiada pengkhususan hari, maka tidak perlu mengkhususkannya. Lepas tu apa ni dia lueh. Dia bagi kat kau tu sikit, dia bagi kat kau ni sikit. Okey. Jadi ada riwayat Al-Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah, ramai para ulama yang menggalakkan, membincangkan tentang galakkan membaca suratul Kahf pada hari Jumaat. Dan insya-Allah tuan-tuan dan saya, kalau boleh pada hari Jumaat kita baca suratul Kahf, dan masjid pun kita sediakan. Duduk saja tu, daripada nak pergi makan roti canai tu, kita makan baca dululah. Okey. Balik kepada suratul Kahf. Tuan-tuan tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ni pengasih dan penyayang, dan boleh tengok tafsir saya yang banyak tentang maksud Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Perkataan dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang, kalau kita ambil dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang, jadi tergantung. Ni saya selalu buat contoh. Dengan sebuah kereta yang berwarna kuning yang laju, habis. Jadi ayat tergantung. Betul tak? Macam mana nak bagi sambung ayat tu? Dengan sebuah kereta yang laju, saya pergi ke masjid. Ayat sebenar. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim, tergantung. Di mana sempurnanya? Setiap kali kita baca bismillah, sempurnanya pada amalan kita. Kalau kita baca Quran, maksud dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang, aku membaca Al-Quran. Itu maksudnya. Aqra'ul Quran bismillahirrahmanirrahim, atau bismillahirrahmanirrahim aqra'ul Quran, dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang aku baca Quran.
Dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang, aku makan. Jadi nak sempurnakan ayat yang tergantung itu disempurnakan oleh amalan kita. Kalau tidak, dengan nama Allah pengasih penyayang, cerita dengan pen yang berwarna biru, tak boleh faham lah. Aku tulis surat tersebut, boleh faham lah. Itu maksud Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu secara yang semua kita tahu. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja. Tuan-tuan baca sama-sama kita, saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja. Suratul Kahf ini merupakan antara surah, 5 surah yang mana mula dengan Alhamdu. Apa lagi surah yang mula dengan Alhamdu? Tak ingat? Surah apa mula dengan Alhamdu? Takkan tak ingat? Surah apa? Yang pertama surah apa? Suratul Fatihah lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lain surah tu, surah apa? Surah apa? Suratul An'am. Apa suratul An'am? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Surah apa? Surah Al-An'am. Surah apa lagi? Suratul Kahf. Jadi berapa? 3. Surah apa lagi? Surah Saba. Surah Saba juga mula dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Juga mula dengan Alhamdu. Lagi surah apa lagi? Surah Fatir. Macam tak Imam surah Fatir? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikata rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Ini adalah surah-surah yang mula dengan Alhamdu. Ada berapa surah? 5. Salah satu daripada 5 yang mula dengan Alhamdu ialah Suratul Kahf. Dan kita berada di dalam Suratul. Sebelum Suratul Kahf, cerita sikit. Sebelum Suratul Kahf ialah surah Al-Isra. Tentang Bani Israel. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Dalam riwayat ada 3 soalan yang dikemukakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Quraisy pergi tanya Yahudi tentang ni Muhammad yang mengaku sebagai Rasul. Apa pendapat Yahudi? Yahudi ni orang pandai. Di dalam pada mereka ada kitab-kitab lama. Sebab tu orang yang pandai ni, bukan semua hak pandai tu dia jadi menjadi. Jadi dia tanya 3 soalan yang besar. Dia kata kalau dia boleh jawab 3 benda ni, dia tahu pengetahuan ni, dia Rasul lah. Yang pertama tanya dia tentang ruh. Sebab itu ada yas'alunaka 'anil ruh. Yang ni turun dalam surat Isra. Kemudian tanya tentang pemuda-pemuda yang pergi meninggalkan kaum mereka yang bersembunyi dalam gua. Tentang Ashabul Kahfi. Kahfi itu gua lah. Kan? Yang ketiga tanya dia tentang Rajul Tawaf, lelaki yang telah memusing merata tempat dunia ni, iaitu Zulqarnain. Dan Nabi SAW ditanya dan Nabi jawab, mari besok aku bagi tahu. Nabi tak dan kata insya-Allah. Nanti kita akan tengok. Lalu Allah tegur, Allah tangguh jawapan.
Bila tangguh jawapan, Nabi susah hati. Quraisy dah kata, betul dah lah, Nabi palsu. Kata nak bagi jawapan, tak boleh bagi jawapan. Samalah macam Yahudi kata, dia tak boleh bagi jawapan. Hatta Nabi Allah Ta'ala uji, padahal Nabi bawa risalah kerana tak kata insya-Allah. Apatah lagilah kita ni kadang-kadang tak kata insya-Allah. Boleh buat? Boleh. Sepatah tak kata insya-Allah. Tentang Ashabul Kahf kita akan jumpa tentang orang yang tidur lama. 300 campur 9 Quran kata. Nanti kita akan cerita pasal apa 300 campur 9, bukan 309. Ni pun siapa yang panjangkan umur mereka? Allah. Yang ni pun kita kena tegur jugalah sebahagian orang kan. Bukan sebahagian orang, kita lah, ramai orang. Nampak Tuan Haji ni sihat ni, umur sampai lanjut ni, apa rahsia dia? Weh, saya makan jaga. Jangan. Panjang umur ni Allah Ta'ala yang bagi. Betul lah makan jaga kesihatan tu sebab musabab, tapi Allah bagi. Ada orang umur makan jaga mati awal pun ada. Hak duk jogging tiap-tiap hari tu, jaga peluh semua tak makan ni mati. Setengah orang kata saya ni yang umur banyak ni sebab saya benda-benda haram tak makan. Betul lah, bagus lah. Tak makan benda haram, bagus. Tapi panjang umur dia bukan tu. Nabi 63 wafat. Nabi paling halal sekali semua makan. Al-Imam Nawawi rahimahullah 40 tahun. Imam Syafi'i 60 lebih. Kalau ada kita sampai 80, 90, kurnia Tuhan. Tak apalah kata, yang pertama kata Allah lah panjangkan umur. Sebab musabab tu saya jagalah juga makan. Tak apalah, bagi hak Allah tu dulu. Jangan kita lajak sangat. Okey. Balik kepada tentang Ashabul Kahf ini, kita balik kepada perbincangan. Di dalam surah Al-Isra Allah Ta'ala cerita sebahagian. Dan suratul Kahf, siapa baca surah Isra dan Kahfi dia akan nampak ada kaitan ikatan antara dua surah ini. Yang ni dalam ilmu Quran dia panggil munasabat. Munasabat ni apa dia munasabah dia? Surah ni selepas surah ni. Al-Quran ni masa dia turun kepada Nabi SAW, dia turun surah apa dulu? Dia turun Al-Fatihah dulu ke? Iqra. Kalau susun Quran berdasarkan turun, mestilah yang pertama apa dah? Iqra dulu. Hatta surat Al-Baqarah dia bukan turun sekaligus surah itu. Yang ni sikit, lepas tu yang ni balik, kemudian yang ni datang. Habis itu yang jadi satu Quran tu susun ni, ini adalah bacaan Jibril yang terakhir kepada Nabi. Bila Jibril datang kepada Nabi, wa yatadarasul Quran, tadarasul Quran, dia bertadarus dengan Nabi. Yang ni dia baca lepas ni, yang dia baca surah ni, kemudian dia baca ayat ni, dia masuk pada ayat ni, jadi satu surah, yang ni jadi surah, yang ni jadi surah. Jibril baca pada Nabi, kemudian Nabi baca balik pada kita. Yang turun, dia turun berbeza-beza, bukan dia mula-mula turun surah Fatihah, lepas tu Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, dia bukan. Dia turun kadang-kadang satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Macam mana jadi satu Quran yang tersusun ini? Susunan Jibril kepada Nabi SAW. Pada akhir hayat Nabi, biasanya Jibril datang sekali, datang Nabi Jibril datang dua kali. Tadarus Quran dengan Nabi SAW. Jadi tak boleh dah siapa-siapa nak pergi susun lain, dah disusun. Demikian Al-Quran yang kita baca pada hari ini. Okey. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sekali saya akan tafsir. Allazi, yang anzala ala 'abdihil kitab, menurunkan ke atas hambanya al-kitab. Kitab apa dah? Al-Quran. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja,
dan dia tidak menjadikan baginya iwaja, penyimpangan, bengkok. Tuan-tuan nampak tak? Ada tak sama tuan-tuan tu? Surah. Okay. Dalam bahasa Arab, perkataan alhamdu maksudnya segala puji. Macam mana main perkataan segala puji tu? Pasal dia alif lam. Alif lam tu dia macam de. Maksud seolah all praise, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beza tak syukur dengan puji? Alhamdu beza. Biasanya manusia syukur apabila dia dapat sesuatu. Tetapi Allah itu dipuji, terpuji. Sama ada dalam segala keadaan. Kita demam, kita sakit, kita sihat. Dia bagi rezeki, dia ambil rezeki kita. Alhamdu, segala puji untuk dia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sebab itu bila kita salat Allahu Akbar, Alhamdulillah, kita kata segala puji bagi Allah. Ia tidak berkaitan dia bagi kita miskin, dia bagi kau tu kaya, kerana dia Ghaniyun Hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Sama ada kita puji dia ataupun kita tidak puji dia, dia tetap terpuji. Sebab itu namanya salah satunya Hamid. Ada orang nama Abdul Hamid, kita panggil Hamid je lah kan. Hamid, terpuji. Muhammad, yang dipuji. Daripada Hamad. Alhamdu, daripada Hamada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah ni kita syukur. Sebab apa? Sebab dia bagi tahu kita macam mana kita nak puji dia. Tuan-tuan, bila orang jadi pengurusi majlis, ada orang besar, dia akan tanya, ni nak address ni macam mana? Kan? Macam ni saudara Zamri kita, general dia address inspector, jadi macam tu lah kan. Melawak kan dia. Jadi orang-orang yang apa, kita tanya ni, aku tak tahu ni siapa dia. Padahal manusia je, gelaran manusia bagi siapa Datuk Tan Sri, Datuk Sri ke apa, kita tanya. Aku tak tahu ni nak berucap kan. Hatta di kalangan manusia. Saya pernah cerita tuan-tuan. Kami pergi pada satu masjid. Masjid tu imam, tuanku raja kita berangkat ke masjid. Jadi dia tergamam, dia nak kena buat pengumuman. Jadi dia mai ke depan, tuanku duduk dalam depan, dia pun buat pengumuman. Better mengucapkan terima kasih kerana tuanku sudi datang ke masjid better. Kata. Saya pun tengok, okey tak apa. Tuanku pun diam je lah kan, tak apalah kan. Dia mungkin dia nak sebut patik kan, tapi dia terkejut kan. Jadi dia kata better ucapkan terima kasih kerana tuanku sudi datang ke masjid better. Ada satu masjid, siapa yang ikut dia tahu. Tak apalah. Tapi sebab kadang-kadang kita tak biasa. Allah Subhanahu wa taala telah ajar kita bagaimana kita nak puji dia. Kau tidak, kita tak tahu. Sebab itu Nabi dalam sujud kata, la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Tidaklah dapat aku ini menghitung pujian kepadamu. Engkau itu seperti yang engkau puji dirimu. Allah. Sebab tu ibadah, salat malam, tahajud, kemanisan, kenikmatan kerana memuja dan memuji Allah. Sebab memuja dan memuji Allah itu satu nikmat. Sebab itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, astagfirullah. Kita sebut apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd. Tidak ada ilah melainkan Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Baginya segala kerajaan, baginya segala pujian. Tuan-tuan, orang yang berkasih dan bercinta, bila dijumpa kekasih dia seronok puji kasih. Awak ni cantik, awak ni ambil, kalau boleh dia tulis ayat karangan tu sampai satu muka surat duk puji saja. Lagi dia puji, dia rasa nikmat kerana dia memuji kekasihnya.
Allah adalah kekasih yang tertinggi. Orang-orang yang bercinta dengan Tuhannya, maka dia seronok apabila dia memuji Tuhan. Tak dapatlah kita tahu apa yang patut kita panggil Tuhan. Macam mana nak bagi Tuhan itu redha dengan kita panggil? Dia mengajar kita. Dia kata, Alhamdulillah. Faham tuan-tuan? Perkataan Alhamdulillah itu satu ajaran Tuhan kepada kita bagaimana memuji dirinya. Kata Allah, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang menurunkan ke atas hambanya, kepada hambanya Alkitab, yakni Quran. Kita puji dia kerana dia telah menurunkan kepada kita, kepada hambanya. Hambanya siapa? Siapa hambanya? Nabi Muhammad. Maksud bila Nabi Muhammad itu hambanya, maksud Nabi Muhammad tidak ada pilihan. Bukan Nabi Muhammad punya, dia hanya menerima. Sebab itu Nabi bila tulis surat, min Muhammad Rasulillah abdihu Rasulillah, asyhadu, bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Surat-surat Nabi pun abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Supaya kita tahu. Sebab tu kita tak minta wahai Muhammad kurniakanlah hajatku. Muslim tak minta macam tu. Hak duk pi ke kubur, duk minta kat kubur wali, wahai wali tolongku tu, telah menyanggahi akidah Islam. Bila Tuhan cerita sebelum surah ini, surah apa saya kata tadi? Sebelum surah ini surah apa? Isra. Macam mana surah Isra? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya. Dia tak kata maha suci Tuhan yang menjalankan Muhammad, maha suci Tuhan yang menjalankan Rasulnya. Tak. Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya. So hambanya Muhammad tidak ada pilihan, dia hamba saja. Yang menjalankan dia siapa? Tuhan yang maha suci. Maka awak jangan tanya bagaimana ia berjalan, bagaimana ia boleh sampai, kerana yang menjalankannya sama Allah. Dia siapa? Hamba saja. Dia tak ada perkataannya dan tidak ada kemampuannya, hanya menyerah pada Tuhannya. Demikian Quran. Alhamdulillah, di dalam suratul Kahf, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Dia tak kata maha suci Tuhan yang menjalankan kepada Muhammad, menurun kepada Muhammad kitab. Tapi dia kata maha suci Tuhan yang menurunkan kepada hambanya kitab. Macam makam yang terbaik kita dengan Tuhan ialah makam hamba. Ada orang seronok jadi hamba orang, kuli orang. Kalau boleh dia jadi kuli satu orang tu, dia syok. Tapi Islam mengajar, sesiapa yang menjadi hamba Tuhan tak menjadi hamba orang lain. Sebab tu Rib'i bin Amir apabila dia pergi di hadapan Rostam sebagai badui padang pasir, tapi hanya mendapat pendidikan Nabi, kepala ikat dengan tali. Rostam panglima Rom, panglima Parsi dengan segala kemewahan dan kekayaan. Tengok orang padang pasir ni datang, tapi Rib'i bagi tahu, pasal apa kamu datang? Allahu ba'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Allah hantar kami untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah mahu daripada menjadi hamba kepada manusia, hamba-hamba, daripada mengabdikan diri pada hamba-hamba kepada hanya mengabdikan diri kepada Allah. Sebab tu makam yang terhebat, makam hamba. Sebab tu nama yang terbaik nama apa? Abdullah, Abdul Rahman. Lah orang tak apa buah lah nama Abdullah, buah nama Abdullah dia panggil Allah ya. Abdullah, hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi. Allah Ta'ala, masuklah kamu roh yang baik ke dalam hamba-hambaku.
wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Tuhan Ar-Rahman yang berjalan atas muka bumi dengan keadaan rendah diri. Quran, maqam terbaik. Anzala ala abdihil kitab, menurunkan kepada hambanya Alkitab. Kitab apa? Quran. Walam yaj'al lahu iwaja, dia tidak menjadikan pada Quran itu iwaja, yakni Quran itu apa nak terjemah yang wajah? Menyimpang, bengkok. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Qayyiman, apa maksud qayyiman? Qayyiman, lurus, kan? Qayyim seperti itu. Qayyiman, dia bukan saja tidak bengkok, dia qayyim, dia lurus. Liyundhira ba'san syadidan, untuk apa? Liyundhira ba'san syadida, supaya Nabi Muhammad dia memberikan, ataupun supaya Allah memberikan, liyundhira ba'san syadida, supaya dia memberikan ba'san syadida, iaitu azab yang keras. Dia nak bagi ingatan pada siapa? Dia bukan bagi ingatan pada azab, dia tak sebut. Tapi di dalam bahasa Arab, siapa yang mengaji ni, dia panggil maf'ul al-awwal. Al-maf'ulul awwal, maf'ul yang pertama, dia bagi peringatan kepada orang-orang kafir. Bagi peringatan apa? Dia tak sebut orang kafir, tapi dia bagi peringatan. Peringatan tentang apa? Ba'san syadida. Apa maksud ba'san syadida? Azab yang keras. Min ladunhu, dari sisinya. Dari sisi siapa? Allah Azza wa Jalla. Tak ada habis cerita. Habis nak cerita, terus dia sambung. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Dan dia yubashshir, memberikan khabar gembira kepada orang-orang yang beriman, alladhina ya'maluna as-salihat, yang beramal dengan amalan saleh, anna lahum ajran hasana, bahawa bagi mereka itu ajran hasana. Apa maksud? Balasan yang baik. Quran ini tabiat Quran. Cerita tak siap, mula-mula dia cerita apa? Bagi ba'san syadida, apa dah? Balasan yang azab yang tak ditutup. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajran hasana. Dia akan bagi khabar kepada orang yang beriman, yang beramal dengan amalan yang saleh, bagi mereka itu balasan yang baik. Quran dia macam tu. Dia cerita neraka, terus dia akan masuk tajuk syurga. Dia cerita syurga, dia akan masuk tajuk neraka. Tonton ikut Quran. Siapa bila kita baca Quran, kita tengok dia cerita neraka, sekali kita kena neraka, sekali dia akan masuk bab syurga. Dia cerita syurga, kita kena tunggu, sekali dia akan terus masuk bab neraka. Kerana hidup ini balance. Kita tak boleh cerita neraka je kat orang, kita kena cerita syurga. Kita tak boleh cerita syurga je kat orang, kalau tidak dia dah rasa nak tunggu hari masuk syurga lah. Baguslah. Kita juga kena cerita neraka. Kerana kalau tak masuk syurga, akan masuk neraka. Kalau tak masuk neraka, masuk syurga. Azan dulu insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung sikit. Tuan-tuan tengok ni, ada larat lagi ke ni? Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Dia memberikan khabar gembira kepada orang-orang yang beriman, alladhina ya'maluna as-salihat, yang beramal dengan amalan yang saleh. Maksudnya ada tak orang beriman tapi tak beramal dengan amalan saleh? Ada tak? Kerana sebab itu ada orang yang ya ayyuhalladzina amanu wa amilu salihat. Kerana beriman dan beramal saleh. Maksudnya dia tak berhenti kata kalau beriman tu tentu dah beramal saleh. Kerana ada juga orang yang beriman tapi tidak beramal dengan amalan saleh. Khabar gembira tentang syurga kepada yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh. Anna lahum ajran hasana, bagi mereka itu ajran hasana, balasan yang baik.
makithina fihi abada, maka kekal padanya selama-lamanya. Kekal di akhirat selama-lamanya. Balasan Tuhan di syurga. Tuan-tuan, luas mana syurga? Luas mana syurga? Saya selalu fikir untuk diri saya, kalau kita kata ada tanah, saya jumpa orang, selalu kadang-kadang jumpa orang. Baru ni saya jumpa satu orang, dia menangis. Dia kata dia kenang nasib diri dia. Kawan-kawan yang umur sebaya dengan dia dah ada rumah, ada yang dah ada tanah. Saya ni apa pun tak ada lagi. Dia sedih lah. Ada orang kadang-kadang sedih, dia tengok kawan-kawan dia tanah banyak, dia tak ada apa. Ada yang tengok dia ada rumah sewa lagi, orang lain dah ada rumah, adik-beradik dia. Tak apalah, tak ada masalah. Tapi dunia ni sempit. Perlih kita ni pun rumah mahal. Dan orang tu beli tanah gaya kita nak beli, dengan orang lain beli, tak boleh beli dah. Kalau di dunia kita tak dapat tanah, dunia sempit pun kita rasa galat. Pak kita tinggal tanah 2-3 keping, abang kita kata adik kita pergi sapu semua, berkelahi sampai tak bercakap sampai akhir hayat. Padahal tanah pun tak luar mana, boleh kot buat rumah sebiji. Kalau kita tak dapat tanah di akhirat, macam mana? Kalau kita ni tak dapat tempat di akhirat. Allah kata dalam Quran, dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah, ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan daripada Tuhanmu, wa jannatin, dan syurga. Luas mana? Arduhas samawati wal ard, luasnya bagaikan langit-langit dan bumi. Tuan-tuan, bumi ni debu ya. Debu pun kecil lagi, debu pun besar sikit. Nak dibandingkan kalau debu di dalam debu yang halus meja saya ni, di dalam ruang masjid ni, dibandingkan bumi dengan dunia dan segala isinya, pun barangkali debu tu besar. Terlalu halusnya dunia dibandingkan cakrawala yang besar yang Allah ciptakan. Bila ditengok, sekarang orang ada teleskop, ada Hubble, ada macam-macam, teropong tengok halus debuan dengan bima sakti, dengan macam-macam. Sekarang keluasan alam yang tak tahu di mana penghujungnya. Terlalu luas. Yang kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alam tu. Sebab tu besarnya makna Alhamdulillah bila kita salat. Tuhan kata, bersegeralah kepada keampunan Tuhanmu dan syurga yang luasnya langit dan bumi. Luas tak? Luas. Nak duduk kita seluas langit dan bumi, syurga tu, kita tak ada peruntukan hak kita. Na'udzubillah. Minta lindung dengan Tuhan. Kalau tak ada habuan daripada harta pesaka pak kita tinggal pun kita kalat dah. Tuhan sediakan syurga luasnya langit dan bumi, tak ada habuan kita. Minta jauh. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Hadid, was-sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Wasabiqu, dan berlumba, ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan Tuhanmu,
wa jannatin, dan pada syurga, arduha ka'ardis samawati, yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Tuhan kata bukan pergi wasyari'u, dia Tuhan suruh berlumba. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula, Imam, famshu fi manakibiha, dia jadikan pada kamu bumi ini mudah, kamu jalanlah di atas muka bumi, jalanlah, tuntut di dunia. Tapi untuk akhirat Allah kata wasyari'u, bersegera, bukan jalan pelan-pelan. Wasabiqu, berlumba-lumba kepada keampunan Tuhan. Akhirat lumba, syurga kena lumba, dunia jalan. Tapi kita semua, saya dan tuan-tuan, dunia kita lumba, akhirat pelan-pelan. Saya sebut saya lah, tuan-tuan mungkin lain. Macam tu lah. Kita tuan-tuan, pasal kita baca tafsir ni, bukan setakat ada orang kerja simpan duit ni, mereka nak kata nak hapus pencen, terkejut ni, tidur tengah malam pun terjaga, habis pencen aku. Pencen umur berapa? Berapa umur pencen? Tuan berapa pencen? 60 kan? Ni profesor ni bagi lebih sikit lah, dia kata kan, kot lagi dia boleh duk fikir kan. Tak apalah 60. Biasanya umur berapa orang Malaysia mati? Biasanya lah berapa tuan-tuan? Tak kira lah mati awal pun dah, tapi lebih kurang lah. Tak apalah yang umur lebih sampai 95 tu cerita itu extraordinary kan. Itu extraordinary case. Itu case luar biasa. Saya baca tentang di Pakistan ada satu kawasan yang umur orang dia 145 tahun. 100 tahun duk sihat lagi. Saya ingat mungkin Yang Berhormat Perdana Menteri kita mai daripada kawasan tu juga, aku ada darah tu kan. Sihat 145 tahun. 100 tahun sihat, 70 tahun pun kata, saya baca rencana tadi lah, 70 tahun pun ada yang boleh beranak lagi. Oh, hebat kawasan tu. Tapi mereka dia kata makan sayur, kawasan mereka pendalaman sikit, dan mereka di satu kawasan di pegunungan di Pakistan, ujung Pakistan. Tak apalah, mereka tu luar biasa lah. Tapi biasanya kita berapa orang mati? Saya Tok Wan saya mati lewat. Tok Wan saya mati 120 tahun lebih mati. Artinya kalau umur Tok Wan saya, kalau ada siapa-siapa, kalau dia jadi Perdana Menteri, kalau orang nak tunggu jadi Perdana Menteri, kena tunggu lagi 5 penggal. Jadi berangan lama lagi lah. Hak bakal nak tunggu tu lah, kena 5 penggal lagi kena tunggu. 3-4 tahun tak dapat. Itu cerita lain. Itu cerita lain di Afrika. Okey. Berapa lama umur kita? Ambil lah kata 70, bagi tahu 80. Pencen 60, dapat allowance pencen, dapat apa? Dapat pencen, simpan duit pencen, nak makan untuk lebih kurang 20 tahun. 20 tahun sat lah. Pimai. Saya mari jadi mufti balik 2015. Sedap-sedap dah. Kat 5 tahun dah. Kat satu penggal lah. Penggal kedua tak tahu nak buat apa pula kan. Tuan-tuan, untuk 20 tahun, 15 tahun, ada mati 10 tahun, manusia berjuang daripada muda dia untuk makan pencen. Betul tuan-tuan? Kadang-kadang berkelahi dengan adik-beradik ni, umur 70 tahun berkelahi, 60 tahun berkelahi dengan abang dia sebab tanah hak tak dapat noh. Tak apalah. Taklah, kalau kita nak berjuang cari tanah harta bukan salah, tapi kita bersungguh-sungguh. Untuk berapa lama nak hidup? 10 tahun, 15 tahun. Kita beriman, beramal soleh, berapa lama nak hidup di akhirat? Kata apa? Makithina fihi
abada. Sama-sama kita baca. Makithina fihi abada. Maksudnya makithin, maksud mereka itu kekal. Fihi, makas ni duduk. Makas fihi abada, selama-lamanya. Yang untuk 20 tahun kita berjuang habis-habis. Saya cerita saya lah. Yang untuk nak buat rumah ni kita cari habis-habis. Hak nak buat rumah kita hak betul tu. Hak nak buat rumah di dunia ni sempit je kawasan dia. Tu pun kita berjuang bagi dapat juga. Tak boleh dapat, kita ulut hutang berhutang lah. Taklah kita potong bulan-bulan lah. Makan sikit pun tak apa. Anak kita ajak makan, abah tak boleh dah, kita dah beli rumah ni, gaji abah potong separuh. Sebab nak duduk rumah. Tak apalah, tak salah. Tapi betul kita nak duduk tu. Rumah pula nak pergi duduk dekat-dekat Kangak pun mahal lah ni. Sampai 300,000, 350,000. Tapi tengok-tengok tak besar mana pun, 4 bilik, 3 bilik. Laman pun tak apa ada mana, bolehlah parking 2 biji. Tu pun tak boleh buat loan, minta pinjam lagi, pergi cari tu. Orang cari orang sokong, panggil ketua jabatan, suruh sokong. Tak apalah, tak salah lah kita nak hidup. Syurga, luas dia berapa tadi? Luas yang mana? Langit dan bumi. Ada nak kena buat loan? Tak kena. Banyak cara untuk beramal saleh. Jadi hamba Tuhan. Kalau kita boleh dapat loan rumah, boleh dapat ruang di rumah, kita tak dapat habuan kita di syurga. Yang makithina fihi abada, yang kita akan duduk di dalamnya selama-lamanya. Maka ini satu benda yang mendukacitakan kita. Khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia dan akhirat. Sambung ayat ni, ayat last, nanti kita akan sambung. Bila tengok minggu depan ke 2 minggu lagi. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan memberi amaran kepada orang-orang yang menyatakan Allah itu mengambil anak. Siapa yang kata Allah ambil anak? Siapa kata? Bukan Kristian saja. Yahudi kata. Yahudi kata siapa? Uzair ibn Allah. Uzair anak Allah. Siapa lagi kata? Kristian kata, Isa ibn Allah. Isa anak Allah. Siapa lagi kata? Orang Arab dulu kata, malaikat anak-anak perempuan Allah. Itu yang kadang-kadang ada gambar malaikat ni. Saya pergi ke Iran, di rumah Khomeini. Mereka dengar, dia marah kan, tapi betul je cerita. Ada gambar Khomeini ke apa, malaikat semua ada sayap, lawa-lawa semua. Dia pun sama lebih kurang lah. Lain ajaran tu, tak boleh sama dengan kita. Kita tak lukis malaikat perempuan lawa, lelaki handsome ni kita tak lukis. Ada sayap duk angkat tu imam dah, kita tak lukis. Jadi wa yunzir, dia memberikan amaran. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Quran Allah memberi amaran kepada golongan. Habis boleh dah kita bagi amaran apa? Allah tak ada anak. Kita tak boleh. Kita masyarakat majmuk negara ni jangan bangkitkan benda ni. Ni hak ni. Kalau orang yang bukan Islam kata tak apalah. Tapi yang mangkuk-mangkuk Islam ni pergi kata juga. Yang ni tak badan. Kita tak hina, tapi kita kena habaq. Allah tak ada anak. Itu kepercayaan kami. Allah tak ada anak. Kalau nak ikut sebagai orang tak boleh. Qul huwallahu ahad pun tak boleh baca ni, kerana nanti kecil hati orang lain. Dia nak pergi ikut tu. Dia nak pergi ikut tu. Kita bacalah. Kita bagi tahu lah. Orang rakam, depa tengok, depa sensitif. Yang ni kata mana boleh. Itu awak punya ajaran. Berdamai, berbaik, Islam suruh. Tapi akidah kita. Awak tak mau percaya, tak apa. Yang tu yang ni kami percaya. Saya percaya Islam adalah agama yang benar. Dia absolutely benar. Habis tu agama lain, saya percaya agama lain bukan agama di sisi Allah.
Habis itu nak bergaduh, tak bergaduh. Itu kepercayaan saya. Dia nak percaya agama dia agama yang paling benar, silakan dia percaya. Yang masalah dia kata kita tak boleh dalam masyarakat sekarang duk kata mana-mana agama paling benar. Semuanya kena kira sama. Oh, ini bukan keliru, ini kufur. Ini kekufuran. Karena inna ad-dina 'indallahi Islam. Agama Allah. Tak apalah dia nak kata Kristian agama paling benar, Hindu agama paling benar. Tak apa, awak katalah. Saya tak sakit hati, itu agama awak. Tapi awak tanya saya, Islam agama yang benar. Habis itu kalau penceramah pendakwah Islam berucap, dia mesti kata Islam agama yang benar. Oh, dia kata tak boleh kata agama lain tak benar. Ya tak benar lah. Di sisi kami, di sisi awak tak apalah. Agama awak paling benar. Kami tak marah. Awak katalah. Ni dia tak mau bagi kita kata. Mana boleh tak bagi kata? Ayat yang paling akhir di sini, insya-Allah nanti kita sambung. Malahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Allah. Ada soalan? Weh, ni soalan payah ni dan kita tak tafsir tak ada. Apa komen doktor berkaitan isu siapa paling layak jadi PM? Siapa paling layak ganti PM? Apa ciri? Dan kita tak tafsir ni tak ada. Tapi ciri-ciri dia ada, nama dia tak ada. Tak apa, bila mai hari dia kita cakap. Ada orang sensitif dengan saya. Saya buat satu warqah terbuka, cari pemimpin yang layak, yang baik, yang menjaga identiti negara. Umum saja. Saya sebutlah tentang bagaimana Raja' bin Haywah yang merupakan penasihat. Raja' bin Haywah ni menasihati beberapa khalifah Bani Umayyah. Dia menasihati Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik merupakan khalifah yang Sulaiman bin Abdul Malik dan saleh. Dia khalifah yang baik. Walaupun ada tidaklah sehebat Umar bin Abdul Aziz, tapi bagus orang dia. Bila orang bagi ingatan, menangis dia. Dia meninggal pun muda, Sulaiman bin Abdul Malik ni. Dia sakit. Allah uji dia. Dia tengok dia dalam cermin tu, dalam sebahagian sejarah, dia tengok dia muda segak. Dia al-khalifatu syab, khalifah yang masih muda. Taklah terlalu muda tapi segak dia. Dia jatuh sakit pada tu. Tapi Raja ingatkan dia bahawasanya antara yang menyelamatkan khalifah dalam kubur ialah apabila dia melantik penggantinya, orang yang saleh, orang yang baik. Jadi dia nak ganti ikut-ikut tak boleh. Kerana dia nak ganti, kena ganti sama ada adik dia atau anak-anak Abdul Malik bin Marwan. Pasal dia Sulaiman bin Abdul Malik, Abdul Malik bin Marwan, diikut titis itu. Tapi dia telah buat satu benda yang luar biasa. Dia lantik sepupu. Dia lantik Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni pernah menjadi gubernur di Madinah. Saleh. Masa jadi gubernur terkenal dengan pakaian lawa. Tapi bila dia jadi khalifah sangat warang. Dia calon, tapi bila dia nak cadang Umar bin Abdul Aziz, tak boleh lah. Adik-beradik dia akan bantah. Jadi dia buat strategi. Dia nanti Umar bin Abdul Aziz, berganti dia Yazid bin Abdul Malik, adik dia. Masuk timbalan khalifah nanti siap-siap. Jadi bila dia meninggal, dia tulis surat. Raja' bin Haywah pegang surat, suruh semua taat.
Dan sebahagian riwayat dia keluar semua Bani Umayyah ada. Kamu taat tak kepada seorang khalifah, titah khalifah ada dalam. Dia tak masuk, duduk tunggu. Taat. Kamu bersetuju siapa yang dilantik dalam surat ni? Semua orang tak berani kata tak setuju, takut nama dia yang naik. Kau ni nak kata satgi nama aku, tak setuju tak? Setuju. Kau ni pun setuju. Buka-buka Umar bin Abdul Aziz. Naik Umar bin Abdul Aziz. Bila Umar bin Abdul Aziz naik, Umar bin Abdul Aziz dalam sejarah dia naik awal, dia naik atas mimbar. Penuh orang dalam masjid. Dia kata, wahai rakyat, urusan ini bukan urusan kamu pilih. Ambillah siapa, lantiklah siapa yang kamu suka. Aku tak. Orang jemput dia naik, lemah lutut dia naik mimbar. Orang ramai kata, kami mahu kau. Nanti Umar bin Aziz, kita sebut-sebut Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni 2 tahun ya merintah. Walaupun adalah dari segi politik, bercakap jujur, ada juga pembangunan perkara-perkara lain yang tak tercapai pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Tapi 2 tahun. 2 tahun zaman tu, tuan-tuan, zaman sekarang teknologi pun 2 tahun sekejap. 2 tahun. Tapi diperkatakan sepanjang zaman. Tak sampai sepenggal, separuh penggal lah. Ada orang perintah berpenggal-penggal, tak ada siapa ingat apa. Tapi bagaimana terlantiknya Umar bin Abdul Aziz? Kerana jasa Sulaiman bin Abdul Malik. Itu kebaikan orang yang sebelum pilihan pengganti yang baik. Abu Bakar As-Siddiq sebelum wafat nak cadang nama Umar Al-Khattab, cadang nama Umar. Dia kata, inilah sangkaanku tentang dia orang yang ni. Kalau lain daripada itu, Allah tak akan melepaskan orang yang zalim. Warning daripada Umar. Ini Umar, ada Abu Bakar bin Abi Quhafah menyebut satu perkataan dalam keadaan di mana dia sedang penghujung hayatnya, sedang keluar daripada dunia ini, memasuki alam akhirat, di mana dalam keadaan ini orang yang kafir pun akan beriman. Maksudnya takutkan Tuhan. Maka dalam keadaan ini aku mencadangkan Umar bin Khattab. Maksudnya aku cadang ni tak ada kepentingan, lillahi ta'ala. Ya. Tak apalah siapa nak edit tu, saya cerita je lah kan. Saya sebutlah benda-benda tu. Ada orang perasan, pasal apa pergi kata pemimpin kami tak layak? Aku tak sebut nama, sebut umum saja. Yang hang sendiri perasan pasal apa? Dia pula perasan. Tak ada siapa kita sebut umum je. Semua soalan politik ya tuan-tuan. Ni kuliah tafsir. Bagaimana bagi imam yang baca 10 ayat pertama Kahfi dan 10 ayat akhir pada solat subuh pada hari Jumaat? Dalam hadis riwayat dan Nasa'i dia sebut, man qara'a al-ashrul awakhir min suratul Kahf, 10 yang akhir, 10 yang akhir daripada suratul Kahf, usima lahu min fitnatil dajjal, dipelihara untuknya daripada fitnatil dajjal. Tapi dia kata siapa yang baca, dia tidak kata dibaca dalam solat. Kalau dia baca dalam solat, sahlah solat tu, tidak jadi masalah. Cuma menjadi kelaziman Nabi pada pagi Jumaat dia baca surah Sajdah, dan kemudian surah Hal ata 'alal insan, al-insan. Maka digalakkan untuk kita membaca surah berkenaan pada pagi Jumaat. Bukan membaca, bukan tak boleh baca, boleh baca. Ini kata tak boleh baca juga 10 ayat daripada surah Al-Kahfi awal ataupun akhir, kerana ada riwayat yang khilaf. Ada riwayat sebut awal, bukan khilaf, ada riwayat sebut awal, ada riwayat sebut akhir tentang suratul Kahf. Tapi apapun yang pentingnya ialah
Yang Allah Taala alam, alul hadis menyatakan yang kukuh adalah riwayat yang 10 yang akhir. Apa pun ia dibaca oleh kita lah. Dia tak sebut khusus hari Jumaat baca 10 yang akhir tu. Baca hari bila-bila. Yang kata baca surah Kahfi pada hari Jumaat tu baca keseluruhan suratul Kahf. Yang 10 akhir tu umum dalam hadis berkenaan. Umum dalam hadis berkenaan. Pagi baca surah Sajdah kalau imam mampu lah. Kalau dia tak mampu, tak apa. Kalau dia mampu, dia baca. Kerana itu Nabi SAW membacanya. Walaupun bukan senantiasa membacanya, ada juga dia membaca surah lain seperti Al-Qalam dan seumpamanya. Tetapi jika dapat membaca surat Sajdah dan kemudian membaca Al-Insan, maka itu sesuatu yang baik. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita sambung nanti semula. Saya tahu ya. Assalamualaikum. Ya. Soalan dia kalau orang tak puasa dia tangkap orang tak puasa. Kalau macam mana orang yang tak semayang? Okey. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Dari segi dosa pada Allah Taala, ada dosa yang mana telah ditetapkan hukuman kepadanya. Maksudnya dosa yang Tuhan tetap hukum. Misalnya minum arak. Ada peruntukan di dalam yang Nabi SAW hukum orang minum arak. Tu pun dia nak kena jelas dia minum dan ada bukti dia minum. Demikian adalah zina. Iaitu zina dalam arti kata masuknya kemaluan lelaki ke dalam kemaluan perempuan. Itu pun kena ada saksi yang menyaksikan, bukan sekadar menyaksikan lelaki dan perempuan bersama. Masuknya kemaluan lelaki ke dalam kemaluan perempuan. Bila sampai ke peringkat itu dengan saksi yang nyata ataupun dia mengakui, maka ada hukumannya. Begitu juga mencuri, ada hukumannya. Inilah dosa-dosa yang ada hukuman yang dinamakan dengan had, ataupun hukum hudud kita panggil. Itu pun dengan syarat keadaan suasana yang diambil kira. Adakah semua hukum dosa ada hukum? Tak semua dosa ada hukum. Mengumpat berdosa? Dosa. Kadang-kadang mengumpat tu mungkin lebih besar lagi daripada dosa zina. Sebab berzina antara dia dengan Tuhan. Tapi mengumpat mungkin dia babit orang lain, dituduh orang lain. Yang mana dosa tu tak terampun dengan istighfar dan taubat. Kena pergi minta maaf kau tu, kau tuduh kau tu. Tapi tak ada peruntukan. Bukan kerana tak berdosa, cuma tak ada peruntukan. Tak ada peruntukan. Apa lagi? Banyak lagi benda-benda dosa yang lain yang manusia buat tak berdosa, tidak ada peruntukan. Bukan kerana tak berdosa, tak ada peruntukan. Tak berpuasa asalnya tak ada satu peruntukan khusus. Tak puasa kena hukum 30 rotan, tak ada. Yang ada hanyalah pemerintah boleh melaksanakan ta'zir. Ta'zir ni macam denda lah. Ta'zir ni banyak lah. Kita naik kereta laju, kita kena bayar, itu ta'zir. Kita langgar lampu merah, tu ta'zir. Termasuklah juga macam denda orang yang tak puasa ni, tak ada nas khusus tak puasa. Dia hanya ta'zir kerana pemerintah tengok semua orang puasa, tiba-tiba dia khalayak ramai duk makan. Mencemar kemuliaan bulan Ramadan. Tapi kalau dia yang makan itu, dia seorang wanita, dia pergi makan di dalam rumah dia, itu bukan urusan pemerintah. Mungkin dia haid. Ataupun kalau satu orang tu makan di dalam bilik dia, itu bukan urusan pemerintah. Mungkin dia sakit. Kerana Quran kata wa man kana maridan aw ala safar. Siapa yang sakit tu musafir. Ataupun kita tengok dia musafir, dia makan. Kita tak boleh kata apa sebab dia musafir. Orang bulan puasa pergi umrah. Naik-naik kapal terbang makan. Dia kata teruk dia ni. Boleh bulan puasa nak pergi umrah dia buat pangai buka puasa lagi.
Boleh tak dia makan? Boleh tak? Pasal apa boleh? Dia musafir. Tapi dia kena bayar kan? Dia kena ganti lah. Jadi kalau ada alasan, pemerintah tak boleh kan? Tapi kalau dia tiba-tiba duduk tengah bandar kangak, semua orang duduk puasa, dia bagus punya taruh dalam kedai. Dia main habaq kata, saya gastrit. Kalau hang gastrit, nak pergi makan pelan-pelan dalam rumah. Jangan duk buat tunjuk depan orang ni, ini mencemarkan. Sebab bulan Ramadan tu sebulan tu ya. Makan very obvious, sangat jelas. Kan? Pasal dia ada option, awak boleh makan di dalam rumah kalau awak mahu. Dan pemerintah tak boleh pergi keduk rumah siapa makan tak makan. Cumanya tinggal semayang dosa besar. Antara orang yang minum arak dan orang yang tinggal semayang, lebih besar dosa orang yang tinggal salat. Ramai orang mungkin kata, sebab tu Nabi kata al-ahdu bainana wa bainal kufr tarkus salah. Janji antara kita dan kekufuran, tinggalkan salat. Walaupun majoriti para ulama menyatakan orang yang tak semayang tak kafir. Dalam mazhab Hambali, tak semayang kafir. Tak semayang kafir. Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, dia Hambali. Dia orang, saya pernah dengar seorang wanita datang padanya, dia tanya, dia kata, beritahu suamiku tak salat, macam mana nak nasihat? Saya dengar nasihat dia kata sengaja tak salat. Setelah dia tanya, dia kata irji'i ila baiti abiki fa innahu kafir. Balik ke rumah bapakmu kerana suamimu kafir. Itu qaul Imam Ahmad bin Hanbal, kafir. Majoriti para ulama kata tidak kafir orang yang tak meninggalkan solat fardu, tetapi dosa yang paling besar. Kita kadang-kadang kalau anak kita buat balik arak di rumah minum, memang kita marah lah, dosa besar. Tapi kadang-kadang dia tak semayang, kita relax, itu dosa besar. Kita kena suruh anak kita salat. Sebab itu Nabi pesan, Quran pun pesan, wa'mur ahlaka bis salat, suruh ahli kamu bersolat. Cumanya solat ni dia boleh juga semayang dalam bilik dia, betul tak? Jadi nak tangkap orang tak solat ni tak boleh. Sebab kalau kita tangkap dia, aku semayang lah, bila? Mana nampak tadi aku semayang? Jadi penguat kuasa tak boleh nak buat. Kalau tidak nak kena periksa setiap orang, setiap waktu nak kena periksa berpuluh ribu orang, semayang, tak payah. Bukan kerana tak berdosa, tapi tak mungkin dilaksanakan undang-undang macam seperti itu. Dan kemudian dia adalah dosa antara dia dan Tuhan. Antara dia dan Tuhan. Jumaat pun macam tu juga. Melainkan jelas duduk tepi masjid, orang duduk semayang Jumaat, dia tak mai. Pemerintah tak ada hukuman khusus dalam agama. Boleh ke pemerintah ambil tindakan pada dia sebagai ingatan, takzir? Boleh. Tapi susahlah, dia tahan 3 Jumaat tak mai. Aku pergi rumah mak anak aku di Kuala Lumpur, padahal duduk menyorok dalam bilik. Tapi kita tak boleh kata apa, sebab kita tak ada bukti dia tak salat. Tuan-tuan faham maksud saya? Maka dengan itu, hal-hal yang bersifat pribadi, walaupun dosanya besar, agama tinggalkan urusan dia dengan Tuhannya. Dan kita tak disuruh ikut. Tapi siapa yang kita suruh? Anak kita di rumah, hak tu di bawah kita. Tengok, kita setiap kita tahu asar dah masuk dah, dia tak semayang. Itu pun kita nak tengok orang musafir tak musafir. Ada satu orang, masa saya di London, saya duduk makan, asar dah masuk, saya duduk makan sampai habis waktu asar lah, sampai masuk malam. Dia tak kata apa kat saya. Dia kata pada satu orang lain, teruk betul. Masa tu saya bekas mesti perlih, asar masuk dia tak semayang. Padahal saya musafir, saya semayang masa Zuhur tadi jamak. Jadi dia tak faham. Lepas tu kontu, dia rupanya tak tahu. Lepas tu kontu kata mungkin dia jamak, mesti berjamak pula, dia musafir.
Tadi suruh sembahyang. Oh boleh lah macam tu. Dia tak tahu. Tak awak bayar lah. Bila tak tahu tak awak bayar. Tuhan maaf dia lah kan. Setengah orang ni tak tahu. Tapi sebab itu maka hal-hal yang seperti itu. Oh ada soalan. Sila. Bagus dia tanya soalan ni. Selagi pun tak apa, balik lambat tak apa. Masjid hari ni dia kata jamu. Yang pertama sekali, amalan dan doa. Amalan ataupun doa yang ditolak oleh Allah. Yang kedua, siapakah yang mencipta namu atau Al-Quran? Ciptakan? Namu Quran. Nahu Quran. Nahu ni, Nahu dulu saya jawab, Nahu dulu. Nahu ni tak dicipta, tapi memang Arab memang macam tu dia cakap. Bila dia fa'il, dia marfu'. Ni orang macam kan. Bila dia maf'ul, dia mansub. Mungkin dia nak mansub biar apa tu, itu, tapi itu orang Arab cakap dengan fusahah. Tak ada satu dia memang begitu orang Arab. Syair-syair mereka membuktikan. Quran turun tu depa tahu. Baris dah. Sebab tu innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u, yang takutkan Allah daripada hamba-hambanya ialah ulama. Tak boleh baca innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama'a. Kalau baca ayat tu kalau baris salah, maksud yang Allah takut di kalangan hamba-hambanya ulama. Yang Allah takut ulama. Jadi dhammah, fathah memainkan peranan. Walaupun dulu mungkin kalau tanya Abu Jahal, Abu Lahab, hatta tanya penyair-penyair Arab, Syamfara, semua tokoh-tokoh Arab, Zaid bin Sabit, Hassan bin Sabit, ditanya Ka'ab bin Malik, para penyair-penyair ni, Abdullah ibn Rawahah, kalau ditanya mereka pun mungkin mereka pun tak tahu nak sebut baris, fathah, dhammah dalam maf'ulun bih ke apa, tapi mereka tahu bahasa memang macam tu. Sebab mereka bahasa secara semula jadi. Habis apa dia yang beritahu ni, kemudian Fatah buat buku Nahu. Orang buat kemudian. Bukan buat kemudian tu baru ada. Dah ada dah. Macam kita buat buku grammar. Bukan grammar tu mula hari ni. Grammar sejak orang putih daripada awal cakap. Macam tu juga. Cuma bahasa kita ni, bahasa Melayu ni dia longgak sikit. Depan belakang dia boleh kan. Bahasa-bahasa yang dah stabil, daripada asal ada. Orang datang kemudian mereka hanya menyebut, oh Arab kalau cakap begini, baris begini. Untuk apa mereka tulis buku Nahu tu? Khususnya untuk orang ajam. Apabila dunia Arab mula terbuka, Islam berkembang, masuknya orang-orang bukan Arab ke dalam Islam. Bila orang bukan Arab, khususnya orang Parsi, yang mereka bukan bercakap bahasa Parsi, mereka perlukan tahu tentang bahasa-bahasa ni. Maka kita tengok tokoh-tokoh bahasa di dalam sejarah Islam bukan orang Arab. Sibawayh, dia bukan orang Arab, dia orang Parsi. Abu Ali Al-Farisi, dia bukan orang Arab, dia orang Parsi. Tapi bukan kerana dia yang buat Nahu. Dia mengambil kesimpulan daripada apa yang ada dalam bahasa Arab. Ini panjanglah cerita dah. Okey, hak kedua tadi doa yang ditolak. Oh, ni panjang. Cuma saya nak bagi harapan macam ni tu. Kena bagi dua. Saya sebut bahagian doa dulu. Pertama kita doa dulu kat Allah. Jangan kata Allah tolak, Allah terima. Siapa makhluk paling derhaka kat Tuhan? Siapa makhluk paling derhaka kat Tuhan? Iblis. Iblis dia doa ke Allah supaya panjang ke umur dia. Betul tak? Allah panjang tak? Panjang. Kalau doa iblis pun Tuhan terima, hak kurang pada iblis ni. Kan? Mudah-mudahan Tuhan terima. Sangka baik kepada Allah. Kan? Sebab itu Allah di la yazalu, sentiasa yastajibu lil 'abd, terima doa hamba ma lam yasta'jil, selagi mana dia tak gopoh-gopoh. Macam mana isti'jal? Kaifa isti'jal ya Rasulullah? Macam mana isti'jal ya Rasulullah?
Nabi kita dia kata, da'autu falam yastajib li. Aku doa, Tuhan tak terima pun. Dan dia kata macam tu, Tuhan tak terima. Mungkin dia tak kata dengan mulut dia, tapi dia kata. Dan diri dia, Tuhan pun tak terima. Tak terima. Ana inda dhanni abdi bi. Dalam hadis Qudsi, riwayat Muslim. Nabi kata, sesungguhnya aku bersama dengan sangkaan hambaku padaku. Kalau dia sangka Tuhan buat baik dengan dia, Tuhan buat baik dengan dia. Kalau dia sangka buruk dengan Tuhan, Tuhan tak beri rahmat pada dia. Sebab tu dosa besar antaranya tai'asu min rahmatillah. Kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sebab tu jangan putus asa. Firaun dosa dia apa? Ngaku Tuhan. Dia kata apa? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Dia fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dia himpun orang dan dia seru dan dia kata, aku Tuhanmu paling tinggi. Tuhan murka dia. Pun Tuhan hantar Nabi Musa supaya pujuk dia. Kita tak berani kata ana rabbukumul a'la, apa kita nak kata perkataan apa-apa pun yang rasa macam mengurangkan kebesaran Tuhan, tak berani. Terlintas dalam jiwa kita takut dah. Kita tak astagfirullah, baru terlintas. Tuhan murka pada Firaun. Tapi hamba dia yang sujud kata, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kalau yang itu dia murka, yang ini dia sayang lah, mudah-mudahan dia sayang. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhan yang paling tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Nabi kita ambil yang ni bubuh dalam sujud kamu. Sebab itu bila kita sujud, subhana rabbiyal a'la. Cuma Nabi bagi ingatan tentang, Nabi kata, innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik, dia tidak menerima melainkan yang baik. Dan panjang hadis yang langsung kita baca, cuma hak ujung saya nak ambil dalam masa kita ni. Nabi cerita tentang thumma dzakara rajul yutilu safar aghbara. Kemudian Nabi sebut satu orang lelaki yang panjang musafirnya, serabut kepada aghbat, berdebu dirinya, yamuddu yadaihi ila syama, angkat tangan ke langit macam ni, ya Rab, aghbara aghbatha yamuddu yadaihi ila syama, kusut masai, angkat tangan ke langit. Kenapa Nabi sebut angkat tangan ke langit? Kerana orang angkat tangan ni Tuhan terima. Innallaha hayyun karimun yastahi min 'abd idza rafa'a ilaihi yadayhi an yarudduhuma sifra. Tuhan ini mulia, pemalu yang layak dengannya, bukan malu. Maksudnya Tuhan ni dia tak akan tolak kalau dua hamba dia angkat tangan kepada dia, dia tak akan jawab dengan kosong, dia terima. Ya muddu yadaihi ila syama, angkat tangan yang ke langit, ya Rab, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Antara doa mustajab sebut ya Rab, ya Rab. Tapi Nabi kata, wa ma'kuluhu haram, wa mashrubuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bi haram. Makan dia haram, minum dia haram, baju haram, hidup dalam yang haram. Fa anna yustajabalah, macam mana Tuhan nak terima doa? Jadi jangan makan yang haram. Makan yang haram apa dia? Kan babi je kan? Babi haram lah. Tapi banyak lagi selain daripada babi yang haram. Riba haram. Harta benda orang haram. Kadang-kadang kita pergi, saya kadang-kadang sebut harta budak-budak. Saya pergi, kadang-kadang kita pergi satu tempat, kita pergi ke hotel ke mana, kadang-kadang kata nama kita tak termasuk, package kita tu tak termasuklah makan. Kita pergi masuk makan. Kau tu tak check, kita pun makan.
Kita kata tak apa, dia bukan cek. Tapi kita makan haram, kita tak termasuk dalam peruntukan. Macam tu juga apa-apa tengok, kadang-kadang kita ambil satu benda, dia tak perasan ambil pun, kan? Dulu orang naik kapal terbang, dia ambil selimut kapal terbang. Dia tak, bukan dia perasan, bubuh lambek, dia boleh ajak, tapi ia haram. Allah tak terima doa. Bukan kata dia tolak semua, kalau dia minta ampun Allah terima, ada doa yang dia terima. Tapi ada doa kalau bab macam tu yang dia akan tolak. Panjanglah, insya-Allah kita ada. Kesian tak lagi gulai depa sejuk. Terima kasih banyak. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minasyaqiyyan wa la mahruma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.